Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Menghantui kembali. Baik. Saman fitnah, Zuraida mohon maaf kepada Saifuddin Nasution. Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin telah memohon maaf kepada Menteri KDN Saifuddin Nasution sebagai sebahagian daripada penyelesaian kes saman fitnahnya. Zuraida 65 membacakan pernyataan maaf itu di kandang saksi di hadapan Hakim Nur Akmal Muhammad Sani manakala Saifuddin tidak hadir. Atas saman fitnah yang difailkan oleh Datuk Seri terhadap saya berkaitan ucapan itu, kedua-duanya pihak bersetuju untuk menyelesaikan perkara itu dengan satu kenyataan maaf secara terbuka di hadapan mahkamah ini. Oleh demikian, saya dengan ini menarik balik kenyataan-kenyataan terhadap Datuk Seri Saifuddin dan juga memohon maaf kepada beliau, katanya. Mahkamah Kuala Lumpur merekodkan penyelesaian dicapai oleh kedua-dua pihak serta melapangkan tarikh pembacaan yang ditetapkan selama 3 hari bermula hari ini. Pada 2020, Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR memfailkan tindakan saman terhadap Zuraida berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan Kerajaan Kelantan dan tabung amanah Tok Kenali. Ketika dihubungi pagi ini, Pugam Saifuddin, Naprif Singh mengesahkan bahawa sebahagian daripada penyelesaian itu termasuk permohonan maaf serta menarik balik kenyataannya. Menurut Naprif, pelantiff menarik balik writ serta menyatakan tuntutan dan jawapan kepada pembelaan manakala defendant menarik balik pernyataan pembelaan. Selain itu, defendant menarik balik pernyataan tersebut, fitnah tersebut dan bersetuju mengemukakan permohonan maaf secara lisan. Kedua-dua pihak bersetuju. Okey. Saifuddin memfailkan saman itu pada Julai 2020 mendakwa Majlis Mahkamah Alam tersebut bertema Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 itu berlangsung seiring dengan hari akhir Kongres PKR ke-14 di Melaka. Beliau mendakwa Zuraida membuat kenyataan fitnah yang bermaksud antara beliau mengamalkan penipuan dan rasuah kerana menerima suapan berjuta ringgit untuk menyertai PKR, menjadi PAS atau PKR atau untuk memegang jawatan di sektor awam. Saifuddin mendakwa bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berniat jahat untuk memburukkan kewibawaan beliau. Apa yang berlaku ada satu pada tahun 2019. Siapa yang ingat? Sebelum langkah Sheraton. Selepas Kongres Parti Keadilan Rakyat. Oh, by the way, Kongres PKR akan berlangsung di Putrajaya minggu hadapan. Jumaat, Sabtu, Ahad minggu hadapan. Tetapi nak cerita, pada 2019 di Melaka, di situlah Datuk Seri Anwar sebut perkataan kitol, si kitol dan azmin terasa. Kongres tersebut, geng-geng kartel ini ada buat satu kongres lain di Hotel Renaissance. So dalam kongres lain di Hotel Renaissance itu, Zuraidah membuat ucapan. Dan ada antara ucapan dia adalah cerita pasal Saifuddin ni. Saifuddin ini adalah orang macam ni, dia seorang penipu, terima rasuah. Kalau tak masuk PAS, tak masuk PKR dia akan masuk PAS macam tu. Dia cerita. So cerita tersebut yang Saifuddin saman. Okey, so penyelesaian di hari ini adalah Zuraida antaranya adalah memohon maaf secara terbuka di dalam mahkamah dan menarik balik kenyataan tersebut. Erti kata, kenyataan tersebut adalah fitnah yang tidak boleh dibuktikan oleh Zuraida Kamaruddin. Itu yang pertama. Now, ada tak tindakan lain? Kita tak tahu. Mungkin itu salah satu. Atau mungkin the only one, saya tak pasti. Mungkin juga ada out of court settlement. Maksudnya, diorang selesaikan di luar mahkamah. Kita tak tahu berapa jumlah. Mungkin biasanya dalam kes begini, biasanya diorang tak dedahkan lah. Mungkin ada jumlah, mungkin ada perkara yang diorang runding sesama mereka dan selesaikan di luar mahkamah. Ada kemungkinan tersebut. So kalau itu, sedikit kita tak pelik dan kita tak rasa ralat lah sebab kita kata bahawa sekarang ini sudah terbukti perkara itu adalah fitnah semata-mata. Perkara yang dinyatakan oleh Zuraida, oleh oleh Azmin sewaktu Renaissance, ucapan di Renaissance. Mungkin ramai yang tak tahu, ucapan di Renaissance itulah yang menyebabkan kejap. Yang menyebabkan langkah pertama untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Langkah pertama untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim adalah ucapan sewaktu di Renaissance tersebut. Saya tunjukkan sedikitlah ucapan tersebut. Saya tak ambil semua. Saya tunjukkan sedikit. Saya amat bersyukur kerana pada 4 April 1999 saya berada di dalam dewan ini sebagai wanita wajah kita Zuraidah Kamaruddin berada di dalam dewan ini. Saudara Siva Rasa Rasia berada di dalam dewan. Siva Rasa tak lompat lepas tu. Datuk Kamarul Baharin berada di dalam dewan ini. Dan saya percaya ramai lagi yang berada di dalam dewan ini. Dan ini claim any credit sebab parti ini dibina oleh saudara-saudari. Okey. Ini ucapan beliau. Saya takkan go panjang, dia 40 minit. Tapi ucapan yang Zuraida bawa tu, ini ucapan dia.
Nah, tuan-tuan boleh Google sendiri benda ni dekat YouTube ada. 1 tahun tak tahu suara Ali Hussein. Ada presiden tak tahu suara Ali Hussein. Kenapa nak pertikaikan kami tak tahu suara? Kenapa? Kenapa nak pertikaikan? Saya berani cakap di sini. Tanya kawan-kawan semua Tian Chua, Haniza dan semua kawan-kawan wanita. Saya lah orang yang paling taat datang musyawarah. Saya lah orang yang paling punctual datang musyawarah. Sebelum Anwar Ibrahim jadi presiden. Itu antara ucapan. Kenangan lah tuan-tuan, kenangan. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. So sekarang hari ini, siapa yang Baba Zuraida? On top of that tuan-tuan, ada caman 10 juta tau. On top of that tadi, ada saman 10 juta oleh PKR terhadap Zuraida dan Zuraida kena bayar saman 10 juta tersebut. Wow. Saman 10 juta tersebut, Zuraida kena bayar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengambil contoh. Ada satu ucapan yang tadi tu tuan-tuan dengar ucapan lah. Oleh Yang Berhormat Datuk Razali Idris, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Negeri Terengganu, telah membuat satu ucapan di Kemaman dalam dalam ceramah politik Kemaman. Nah, ucapan ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan, dan ucapan ini sebenarnya secara kesimpulan dia menyatakan bahawa PMX campur tangan dalam urusan mahkamah. Kita dengar, kemudian saya akan ulas. Contoh satu saja keterlibatan kerajaan dalam pemerintahan negara kita. 47 kes dihukum dengan DNNA. Tak tahu apa benda menatang nama DNNA ni. Itu saja nak khabar. Tapi Syed Saddiq baru ni, saya rasa terharu dengan Syed Saddiq ni. Syed Saddiq ni Pak Kes 7 tahun kena. Sebab sekali. Hak 47 tu DNNA. Jadi 47 dengan Pak Kes 7 tahun ni, nombor 4, nombor 7 ni sinonim. Macam dibuat-buat. Inilah yang saya fikir jentera-jentera kerajaan, SPRM, lepas tu hakim-hakim ni telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 040 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk beri signal kepada kerajaan pusat bahawa Okey. Dia ada beberapa dakwaan. Yang pertama, dia kata DNNA. Dia bukan DNNA by Exco ni. DNAA, discharge not amounting to equital. Dia kata apa ke benda ni? Saya pun tak tahu. Kalau kau tak tahu, kenapa kau cakap? Kenapa? Kalau kau tak tahu, yang kau pergi cakap tu kenapa? Jangan bercakap benda yang kau tak tahu. Kemudian dia kata 4 kes 7 tahun. Nasib baik 7 tahun. 4 kes ni tuan-tuan, kalau diikutkan lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Najib tu kalau ikut, kalau sebab dia buat concurrent tu jadi 12 tahun. Kalau ikutkan kes dia, kalau tak silap saya, 70 tahun. Tapi sebab dia kira concurrent, yang ni 7 tahun. Sebab dia dikenakan sebatan. Ini satu hal lagi. Sebatan tu bukan tiba-tiba hakim kata kita penjara dan sebat. Mana dia sebat? Tak, saya suka nak sebat. Sebatan, hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman ke atas apa yang sudah ada di dalam undang-undang. Kalau undang-undang tu kata ada sebatan, kena sebatan lah. Kalau undang-undang tu kata tak ada sebatan, tak adalah sebatan. Ini saya baca ada seorang kenyataan, tak siapa dah. Kononnya belajar law dekat UiA, tapi takkan belajar law ke UiA tak faham. Dia kata kenapa ada sebatan? Kenapa? Bukannya dia merogol. Dia kata rogol lah. Tetapi undang-undang kalau dia kata ada sebatan, adalah sebatan. Tak ada kena-mengena dengan rogol pun. Kalau sebatan, tetap sebatan. Rasuah adalah satu perkara yang ada sebatan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan. Kalau dia kata taklah, sepatutnya zina dengan rogol, habis tu arak ada sebatan tu macam mana? Arak pun ada sebatan, tapi bukan melalui civil, syariah. Pun ada sebatan. Apa logiknya kat situ? Itu undang-undang. Itu yang pertama. Dia kata 47 menunjukkan bahawa kerajaan campur tangan. Saya tanya juga pada Adun, 40 kes Zahid dibebaskan sewaktu korang berkuasa. Adakah pada masa itu kamu mengaku bahawa kamu campur tangan? Yang ni 47, yang tu 40. Beza 7 je. Dia kena DAA, discharge amounting to equital, pada tahun 2022. Sebab tu kamu menjadi kerajaan, pada waktu itu Zahid bebas 40 kes. Adakah kamu mengatakan kamu mencampur tangan pada waktu itu? So, satu persoalan kan? Dia macam ni lah tuan-tuan. Be objektif.
Jadi sebab itu kita kenalah mempertahankan apa orang kata parlimen ini. Apa kena? Tuan-tuan, kalau betul campur tangan seperti mana dakwaan, nyatakan bagaimana campur tangan itu berlaku. Lihat kes itu secara jelas. Saya nak bagi tahu mudah saja. Syed Saddiq ambil duit daripada parti dia. Parti itu orang lain punya, bukan dia punya. Dia ambil duit, masuk akaun dia sendiri. Zahid, yayasan itu dia punya. Dia pengurusinya. Dia owner kepada yayasan. Bukan kerajaan punya, bukan apa orang kata parti dia punya. Dia punya. Dia ambil, bukan dia ambil masuk poket dia sendiri. Dia buat pinjaman. Semua pertuduhan tersebut berkaitan dengan legitimate business. Tetapi kenapa dia kena tuduh Ais? Itu persoalan dia. Sebab itu saya kata, the devil is in the detail. Tengok detail case. Even case pembebasan Zahid, 40 case VLN, visa luar negara VLN, saya tengok case tersebut dan saya kata, ya, dia wajar dibebaskan. Sedangkan pada waktu itu PN yang memerintah. Adakah saya kata, tengok kerajaan telah campur tangan dalam urusan, kerajaan ada campur tangan di dalam mahkamah. Saya tengok fakta case dan saya kata 40 case wajar dia dibebaskan kerana bukti tak cukup. Bukan saya kata dia tak buat. Saya kata bukan saya kata dia tak buat. Dan bukan saya kata dia buat. Cuma di dalam pembuktian tak cukup. Siasatan dibuat secara tergesa-gesa, pertuduhan dibuat secara tergesa-gesa, chain of evidence putus, 40 kes dibebaskan sewaktu PN berkuasa, itu saya kata wajar. Saya bukan macam yang DNNA pun tak tahu. Tak apa kebendanya. Kan? Apa kebendanya. So siapa yang bercakap tadi tuan-tuan? Inilah ni Mamat ni. Kan? Exco ni tuan-tuan. Exco. Tapi kita nak pelik apa Exco? Itu Exco DNAA dia tak tahu. Yang ni doktor.